Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Atamanna lakum as-sihah wal afiyah insyaallah amin. Bonda mendoakan agar anak-anak dan yang mendengar serta melihat video ini berada dalam keadaan yang baik dan sihat amin. Insyaallah fi hadhil fursah, pada kesempatan dan peluang ini Bonda nak berkongsi kepada anak-anak khususnya calon UPKK tentang satu bentuk soalan yang terdapat di dalam kertas peperiksaan Lughatul Quran, iaitulah buat ayat. InsyaAllah kita akan ulang kaji dan membincangkan bagaimana cara buat ayat untuk anak-anak dapatkan markah. Okey. Dan penafian di sini, disclaimer kata orang putih. Okey. Perkongsian ini adalah sebagai satu pemudah cara untuk anak-anak buat ayat lah. Okey. Yang pertama, daripada video ini Bonda berharap agar anak-anak, okey, nombor satu, tidak tinggalkan kosong bagi soalan buat ayat. Okey, maksudnya cuba juga untuk jawab soalan buat ayat ini. Okey, jadi Bonda akan kongsikanlah cara yang kita kata mudah insya-Allah. Dan yang kedua, kita tak mahu anak-anak buat ayat panjang, terlalu panjang, tetapi yang pada akhirnya akan jadi salah atau tidak betul. Jadi daripada video ini Bonda harap anak-anak bolehlah buat, okey, sama ada faham perkataannya ataupun tidak faham, dua-dua boleh buat insya-Allah, ya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabda insya-Allah. Bagi soalan buat ayat dalam kertas peperiksaan bahasa Arab atau Lughatul Quran, arahannya tertulis kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah, yang bermaksud buatlah ayat atau bentukkanlah satu ayat yang mufidah. Mufidah ni maksudnya yang logik dan betul lah, berpandukan kepada perkataan-perkataan yang diberi. Okey, baik. Perkongsian Bonda di sini, okey, dari 5 perkataan yang diberi itu, ada 3 bentuk lah, 3 bentuk perkataan, ya. 3 bentuk perkataan yang boleh diberikan kepada calon untuk dibuat ayat. Okey, baik. Yang pertamanya adalah isim yang bertanwin. Maksudnya adalah perkataan kata nama yang ada tanda tanwin di hujung tu, yang ada dhammatain tu kan. Okey. Isim bertanwin. Contoh macam di sini, qalamun, haqibatun, wa muallimun. Okey. Bentuk perkataan yang kedua adalah isim yang beralif lam ataupun yang ada alif lam di awal tu, perkataan kata nama yang ada alif lam. Seperti contoh macam di sini, al-qalamu, al-haqibatu, wal muallimu. Okey. Perkataan yang ketiga bentuknya adalah kata kerja lah. Okey, fa'ilun dalam bahasa Arabnya. Fa'ilun atau kata kerja, seperti contoh yang Bonda beri di dalam video ini, yaktubu, rakiba, wa kharajat. Ini contoh, 3 contoh bentuk perkataan yang boleh keluar atau diberikan kepada calon, iaitu isim bertanwin, isim yang ada alif lam dan juga kata kerja. Baik, kita lihat kepada bentuk yang pertama. Bentuk perkataan yang pertama iaitulah isim yang bertanwin. Kata nama yang bertanwin. Tanwin adalah salah satu daripada ciri-ciri kata nama. Jadi kalau perkataan itu ada tanwin, seperti contoh macam ni, qalamun, haqibatun, wa muallimun ni, maka ia adalah kata nama lah, ismun. Ya. Baik, bagaimana kita nak buat ayat daripada perkataan yang bertanwin begini? Okey. Jika calon dapat atau diberi perkataan bertanwin, kita pilih untuk buat jumlah ismiyah lah. Okey, dengan meletakkan apa? Meletakkan ismul isyarah, iaitulah haza atau hazihi. Okey, ataupun nak guna zalika,
Zalika dan tilka pun tiada masalah. Okey. Ia tetap boleh digunakan. Kat sini bonda letak haza hazihi lah sebab mudah kan. Anak-anak pun faham kan. Baik. Contoh ya, yang pertama ni qalamun. Qalamun kita letak haza qalamun. Macam tu sahaja. Tulis itu sahaja. Haza qalamun, dah noktahkan. Maksudnya sudah pun jadi satu ayat yang mufidah dan betul. Hadza qalamun, ini sebatang pen. Okey, dah jadi ayat. Okey, tapi kena sesuaikan dengan perkataan lah. Kalau ia muzakkar, lelaki, kita letaklah haza. Dan kalau ia muannas, perempuan, kita letaklah hazihi. Begitu juga dengan zalika dan tilka. Nak guna zalika dan tilka, ismul isyarah lil ba'id, boleh saja. Sesuaikanlah yang muzakkar dan muannasnya untuk perkataan yang diberi tu. Okey, kalau lelaki tiada ta marbutah, tapi kalau perempuan dia ada ta marbutah. Okey, itu beza dia lah. Okey. Baik, haqibatun yang nombor 2 ni, okey, kita letak hazihi haqibatun. Kerana apa? Kerana dia perempuan, muannas, ada ta marbutah. Sampai situ saja tulis. Okey, noktahkan. Okey, yang ketiga muallimun. Letaklah haza muallimun. Noktahkan juga. Okey. Sebenarnya mudah sahaja. Isim bertanwin, letaklah ismul isyarah. Haza, hazihi. Okey, pada perkataan kata nama yang bertanwin. Okey. Tak perlu panjang-panjang sebab dikhawatiri salah, kan? Jadi kita pilih yang mudah dan betul. Okey, ini telah jadi satu ayat yang betul lah. Okey. Baik, yang kedua, kita pergi kepada isim yang beralif lam ataupun kata nama yang ada alif lam. Ini bentuk yang kedua lah. Contoh macam al-qalamu, al-haqibatu, al-muallimu, kan? Ada alif lam pada kata nama itu. Okey, sedikit info tambahan. Okey, apabila masuknya alif lam pada satu-satu perkataan, maka ia dah jadi kata nama lah atau isim. Okey, kata nama khas. Okey. Salah satu ciri isim kan ada alif lam, kan? Okey, alif lam itu telah mengkata nama khaskan perkataan itu. Okey, kalau dia tak ada alif lam, dia kata nama am. Itu beza dia. Okey, itu sebagai info tambahan buat anak-anak. Baik, bagaimana kita nak buat ayat daripada perkataan begini? Okey, bonda amat menggalakkan atau mencadangkan pada anak-anak agar kita tulis selepas kata nama beralif lam ini dengan kata sifat lah. Tulis kata sifat bagi perkataan beralif lam. Contoh kata sifat macam besar, baru, cantik, rajin, kan, untuk orang, kan? Okey. Okey. Jadi di sini bonda nak kongsikan beberapa kata sifat yang boleh kita hafal dan kita gunalah untuk kata nama yang beralif lam atau isim yang beralif lam. Okey, di sini ada 4 lah. 4 ni boleh gunalah untuk mana-mana kata yang beralif lam atau kata nama yang ada alif lam. Boleh hafal yang 4 ini sahaja pun tak mengapa. Okey, yang pertama adalah jadidun atau jadidatun. Ikutlah ada 2 ni sebab satu ni untuk muzakkar lah lelaki dan satu lagi untuk muannas perempuan, kan? Okey, baik, yang pertama, kata sifat yang pertama jadidun. Jadidun ni maksud dia barulah. Kabir, kita tahu kan kabir maksud dia besar. Okey, yang ketiga ni mujtahidun atau mujtahidatun, ya. Maksudnya rajin. Okey, yang keempat mahirun atau mahiratun, maksud dia mahirlah atau ariflah, macam tu, kan? Okey, jadi 4 ni boleh guna. Okey, 2 atas ni boleh guna untuk benda. Kan kebiasaannya kita guna untuk benda, okey, untuk haiwan ke, dan 2 di bawah ni kita boleh guna untuk orang lah. Okey, bonda kongsikan 4 ni, anak-anak boleh guna 4 ni atau kata kita hafal 4 ni saja pun tak mengapa. Okey, contoh dia untuk ayat yang untuk perkataan pertama al-qalamu, kita boleh buat al-qalamu jadidun. Contoh al-qalamu jadidun, kita tulis begitu, kemudian noktahkan sahaja, kan? Dah jadi satu ayat yang betul dan tepatlah. Al-qalamu jadidun, pen itu baru, kan? Contoh untuk yang kedua, al-haqibatu kabiratun. Contoh, al-haqibatu kabiratun.
dia telah jadi satu ayat lah. Baik itu besar. Atau kita nak buat al-jadidatu, al-haqibatu jadidatun pun boleh. Okey. Kemudian noktahkanlah. Ayat ini telah pun lengkap. Dua perkataan saja dah cukup. Okey, asalkan ianya betul dan tepatlah. Kemudian al-muallimu. Al-muallimu ni orang kan. Al-muallimu adalah guru lelaki. Jadi kita buat ataupun kita letakkan kata sifat yang untuk orang tadi tu. Al-muallimu mahirun. Contoh Al-muallimu mahirun maksudnya guru lelaki itu seorang yang mahir. Atau kita nak guna mujtahidun pun boleh. Sebab dia untuk orang kan. Kata sifat itu sesuai untuk orang. Mujtahidun maksudnya rajin. Maka al-muallimu mujtahidun boleh. Al-muallimu mahirun pun boleh. Okey, jadi begitulah. Kalau ada kata nama yang beralif lam, anak-anak digalakkan untuk tulis kata sifat selepas perkataan itu. Perkataan kata nama beralif lam yang diberikan itu. Okey, contohnya macam yang 3 ni lah. Okey, al-qalamu, al-haqibatu, al-mu'allimu. Dua perkataan, lepas tu stop. Jadikan, tuliskan noktah. Okey, dah jadi satu ayat. Sebenarnya mudah saja insya-Allah kalau kita tahulah bagaimana cara dia. Okey. Dan boleh gunakan kata kunci inilah. Okey, yang 4 ni. Okey. Baik. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah perkataan kata kerja ataupun fa'lun kan. Fa'lun kata kerja lah. Okey. Baik, bagaimana kita nak buat ayat daripada perkataan kata kerja yang diberikan. Okey. Kebiasaan kata kerja ni anak-anak boleh jadi sama ada dia faham maksud ataupun dia tidak faham. Mana anak-anak yang faham maksud dan boleh buat, alhamdulillah, teruskan. Bagaimana anak-anak yang dia tak faham maksud, ini ada beberapa cara lah yang bunda boleh kongsikan pada anak-anak. Okey, yang pertama untuk agar supaya anak-anak tidak tinggalkan kosong. Okey, itu kita nak elak sangat. Jangan tinggalkan kosong. Okey, ruangan menjawab tu. Atau yang kedua, elakkan daripada buat panjang-panjang tetapi pada akhirnya ia tidak tepat. Okey. Jadi perkongsian ini untuk bagi anak-anak satu, kita kata semangatlah. Faham ke tak faham ke perkataan tu, kita masih lagi boleh teruskan jawab. Jawab sahaja. Okey. Dengan beberapa cara inilah. Okey. Baik. Untuk perkataan kata kerja, contoh macam yang diberi ni, yaktubu, rakiba, kharajat. Okey. Perkataan kata kerja ada dua jenis, iaitulah muzakkar dan muannas kan. Jadi kenalah kita sesuaikan dengan perkataan yang nak kita bagi selepas dia tu. Okey, baik. Untuk perkataan kata kerja, okey, bonda mencadangkan anak-anak buat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah untuk dua perkataan tadi tu yang sebelum ni, iaitu perkataan isim tadi tu, isim yang ada alif lam dan isim yang bertanwin tu, kita buatlah jumlah ismiyah kan. Kalau kita tengok tadi pun dia adalah jumlah ismiyah sebab mula dengan isim. Tapi kalau kata kerja, bonda boleh cadangkan pada anak-anak untuk buat jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah yang asas atau kita kata dalam bahasa Inggeris sebagai basic sentence, okey, dia ada fi'lun wa fa'ilun, iaitulah fi'il perbuatanlah, verb. Fa'il adalah orang yang buatlah ataupun kita kata sebagai subjek kan, orang yang buatlah. Okey, jadi kalau dua ni ada dalam satu ayat jumlah fi'liyah, iaitulah fi'il, fa'il, dia telah jadi satu ayat lah. Okey, basic sentence kita sebut ataupun ayat yang asas. Jadi boleh guna yang ini. Okey. Tapi kalau anak-anak boleh sambung maf'ulun bihi dia, maf'ulun bihi ni maksud dia yang kenalah objek kan. Silakan. Tiada masalah. Lebih baiklah sebab lagi cantiklah kan ayat itu. Tapi kalau mampu fa'il sahaja pun tak mengapa. Cuba buat. Jangan tinggal. Okey, jangan rasa macam tak mampulah nak buat ayat ni, maka kita tinggalkan. Elakkan buat begitulah. Kita boleh jawab. Kita nak juga dapatkan markah. Okey, baik. Tadi kita dah kata buat ayat kerjaan atau jumlah fi'liyah. Bagaimana? Okey, begini. Yang pertama, tuliskan kata kerja yang diberi itu dulu. Contoh macam ni, yaktubu kan. Yang pertama ni yaktubu. Tuliskan dia dulu. Ada anak dia faham yaktubu maksud apa. Ada anak dia tak faham. Jadi tak apa. Kita tuliskan dahulu yaktubu. Kemudian tulislah fa'il dia. Ataupun orang yang buat dia. Orang yang buat dia maksudnya nama orang lah. Okay? Tuliskan nama orang selepas perkataan kata kerja yang dia beri itulah.
Kemudian yang ketiga ni, okey, sambung jika mampu. Maksudnya letakkan objek atau benda yang kena. Okey, sambung jika mampu. Jika anak-anak faham maksud perkataan dan boleh sambung dengan baik dan tepat, silakan. Lebih cantik begitu kan? Tapi kalau tidak mampu ataupun kita tak terfikir sambungan ayat itu, perkataan yang sesuai atau betul dia, maka cukuplah sahaja hanya dengan dua perkataan iaitu fa'il dan fa'il. Yang dia bagi tu dengan nama orang. Macam mana nak buat? Contoh, yaktubu Ahmadu. Yaktubu Ahmadu. Kalau kita mampu sampai sini saja, tak apa. Tulis itu je. Nama orang, maksudnya kata kerja dulu, kemudian nama orang. Ikut step yang ni tadi kan? Yang ni kan? Cukup sampai di situ. Cuba juga jawab. Kalau dapat kata kerja ni, jawablah begitu. Tulis yaktubu, kata kerja diberi. Ahmadu, nama orang. Dah, stop. Noktahkan. Tapi ada anak-anak dia mampu buat sambung sampai habis. Silakan. Kan? Contoh yaktubu Ahmadu ad-darsa dia buat. Okey dah. Boleh sila sambung kalau boleh sambung. Okey. Kalau anak-anak tak boleh sambung, cukup sampai nama orang saja dan noktahkanlah ayat itu. Okey. Dia dah jadi satu ayat. Okey, dikira sebagai satu ayat. Contoh kan, yaktubu Ahmadu, Ahmad sedang menulis. Kan dah jadi satu ayat. Okey. Tapi nak sambung silakan, boleh kalau anak-anak boleh sambung. Kemudian contoh yang kedua, rakibah. Ada anak-anak tahu rakibah apa? Ada yang tak tahu. Jadi macam mana kita nak buat? Rakibah, tulis kata kerja diberi itu, kemudian tulislah nama orang, kemudian noktahkan. Kalau kita mampu sampai situ saja, buatlah sampai situ saja. Okey? Tapi kalau kita boleh sambung, kita faham rakibah tu menunggang, tulislah rakibah Muhammadun ad-darrajata. Ad-darrajata ni maksud dia basikal kan? Muhammad menunggang basikal. Macam tu. Tapi kalau kita tak mampu sambung, macam yang Bunda kata tadi, kita cukup sampai nama orang tu, kemudian kita noktahkan. Dia dah membawa maksud ayat. Okey, rakibah Muhammadun maksud dia Muhammad telah menunggang. Macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kharajat. Kharajat bila ada ta yang bertanda sakin dekat situ, dia dah perempuan lah, jadi kena sesuaikanlah juga dengan nama orang yang kita nak beri. Kita tak boleh tulis nama lelaki, kita kena tulis nama perempuan. Kharajat Fatimah tu. Kharajat Fatimah. Okey. Fatimah telah keluar. Begitu. Kan? Kalau tak mampu nak sambung, letak aja noktah. Tapi kalau boleh sambung, kita tahu maksud kharajat dan kita boleh buat ayat lengkap, maka buatlah. Kalau macam ni contoh dia, Bunda bagi kharajat Fatimah tu minal fasli. Fatimah telah keluar daripada kelas. Okey, contoh tapi kalau tak boleh nak sambung, macam mana Bunda kata? Kita cukup tulis kata kerja diberi dan juga nama orang. Ada fa'ilun di situ dan fa'il. Okey. Telah menjadi satu ayat yang asas. Okey, basic sentence lah. Itu saja. Okey, boleh Jangan tinggalkan kosong. Kalau nampak kata kerja, kata orang jangan gabra. Kan? Jangan takut. Tulis saja kata kerja itu dan nama orang. Okey, kalau boleh sambung silakan. Kalau tak dapat nak sambung, setakat dua itu sahaja. Okey? Baik. Jadi kita nak buat sikit lah. Kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah. Nak buat sedikit ayat lah. Kita nak buat latih to be kan. Nak tengok macam mana cara. Baik. Kita tengok dulu soalan dia. Apa yang diberikan. Perkataan apa yang diberi. Baik, kat sini Fataha. Fataha adalah kata kerja. Ciri-ciri kata kerja tahu kan? Biasanya dia ada 3 huruf dalam perkataan itu. Ataupun biasanya dia ada satu tambahan huruf dekat depan. Okay, sama ada alif, nun, ya, ta. Atau ada tambahan di belakang. Dan kebiasaan kata kerja yang diberi adalah mufrad lah. Bila dia mufrad, maka boleh kita letak di depan. Okey. Baik, yang kedua pun kata kerja la'iba. Yang ini ada alif lam, maka dia isim yang ada alif lam. Okey. Al-ustazu sama juga, dia adalah isim yang ada alif lam. Dan yang keempat kataba. Kataba ini kata kerja. Baik, kita dah tahu jenis dia, maka kita buatlah ayat. Okey, fataha ada yang tahu maksudnya, ada yang tak tahu. Fataha maksud dia buka. Okey, membuka. Telah membuka. Dekat sini fi'lul madhi. Baik, apa yang kita kena buat? Macam yang Bunda kongsikan tadi. Okey, bila nampak atau dapat kata kerja, maka kita tulis dulu kata kerja itu. Fataha. Okey, lepas tulis kata kerja, tulislah nama orang. Fataha Ahmadu. Okey, Fataha ni lelaki, maka nama lelaki lah.
Okey. Kalau mampu sampai sini saja, tulis sampai sini saja. Noktahkan. Okey. Kita rasa tak boleh nak sambung dah ni. Tak tahulah. Okey. Tak tahu. Jadi buat sampai situ saja. Fatahah Ahmadu dah cukup. Okey. Atau kalau anak-anak boleh sambung, teruskanlah. Okey, Fatahah Ahmadu al-baba contoh kan. Kita tahu maksud Fatahah membuka, kita tahu al-bab tu pintu. Buatlah Fatahah Ahmadu al-baba. Okey, Ahmad buka pintu. La'iba, tulis dia dulu kata kerja itu, kemudian kita tulis nama orang. Nak ulang balik nama Ahmad tu pun tak apalah. Okey, La'iba Ahmadu. Okey. Mampu sampai situ, noktahkan. Okey, Ahmad telah main, macam tu kan. Kalau kita boleh sambung, sambunglah. Contoh kita tahu bola apa dalam bahasa Arab, tulislah bola. Okey. La'iba Ahmadu al-qura, bola. Kalau tak mampu sampai situ saja. Okey. Kemudian al-masjidu. Kalau ada alif lam, kita digalakkan letak kata sifat. Kita guna balik yang kata kunci tadi. Ada 4 kata kunci, jadidun, kabirun, mahirun, mujtahidun. Sesuaikan. Al-masjidu kabirun. Contoh kan kita buat kan. Al-masjidu kabirun. Dah jadi satu ayat lengkap. Okey, sampai situ je noktahkan. Tak perlu panjang-panjang. Okey, panjang-panjang ni boleh tapi takut salah. Kan? Jadi 2 je dah cukup. Al-ustazu sebab dia orang, maka kita guna al-ustazu mujtahidun. Contoh. Kita gunalah balik kata kunci tadi yang kita dah kongsikan tu kan. Okey, macam tu. Al-ustazu mujtahidun. Dah jadi satu ayat. Ustaz seorang yang rajin. Masjid besar. Masjid itu besar. Okey. Kataba adalah kata kerja. Maka bila dapat kata kerja, tulis kata kerja tu dulu. Kataba. Dan kemudian tulislah nama orang. Kataba ni muzakkar. Jadi kita tulis nama lelaki. Okay, kataba maksud dia tulis. Kalau tak mampu sambung, titikkan atau kita noktahkan di situ. Kalau mampu sambung, silakan anak-anak ya. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ad-darsa maksud dia nota atau pelajaran lah. Okey. Baik, mudah kan sebenarnya kalau tengok balik ni pendek-pendek je ayatnya. Tapi betul. Okey. Jadi kita elakkan buat panjang-panjang tapi tak mufidah. Okey. Satu lagi anak-anak kena buat ayat yang mufidah. Mufidah ni dalam kata lain dia adalah logik. Okey. Contoh anta kan diberi anta. Kita tak bolehlah buat ayat anta mauzun. Tak boleh buat macam tu sebab dia tak mufidah. Awak pisang. Tak bolehlah kan? Dia tak logik. Jadi elakkan. Okey, anta boleh buat man anta atau anta talibun. Dah berhenti. Macam tu. Okey. Mudah insya-Allah. Cuba lagi satu, okey. Contoh dia bagi kat sini ada huwa. Huwa ni adalah isim iaitu dhamir. Okey, kata ganti nama kan. Kemudian ada mirsamun. Mirsamun ni kata nama atau isim yang ada tanwin. Kan ada tanwin. Miftahun sama juga ada tanwin, maka dia isim. Baqaratun pun isim. Yal'abu, yal'abu huna fi'il. Yal'abu dekat sini adalah fi'il lah, kata kerja. Okey. Huwa. Kalau dibagi dhamir, anak boleh cadangkan anak-anak buat tambahkan di situ apa kata tanya lah. Man. Okey, kalau dhamir boleh buat man lah. Man huwa. Contoh kemudian letaklah di situ kata soal kan. Tanda soal. Okey, man huwa, siapakah awak? Okey, dia pun ayat jugalah kan. Ataupun awak nak buat huwa talibun pun tidak mengapalah. Lepas tu noktahlah dah satu ayat lengkap. Okey. Macam tu saja. Mudah sebenarnya kan. Baik, mirsamun. Kalau ada tanwin, kita kata tadi letak haza dan hazihi. Maka mirsamun dekat sini adalah haza. Sebab apa dia haza? Sebab dia muzakkar. Okey, muzakkar kena guna haza lah. Miftahun pun sama, haza miftahun. Okey. Miftahun maksud dia kunci. Okey, miftahun. Okey. Kemudian baqaratun. Baqaratun guna hazihi pula. Sebab apa hazihi? Sebab ada ta marbutah ni. Okey, baqaratun lembu, kan? Jadi baqaratun adalah hazihi. Baqaratun. Nampak? Kalau tengok ayat ni pendek-pendek aja. Kita tak perlu panjang-panjang ataupun fikir-fikir dalam sangat kata susah ke tak. Sebenarnya mudah. Okey, kalau tahu cara, mudah je jadi dia. Okey? Baik, kemudian yal'abu, kata kerja. Tulislah dia dulu yal'abu. Dan kemudian nama
orang. Yal'abu Muhammadun. Kita pilih nama Muhammad pula. Okey, Muhammadun. Yal'abu Muhammadun. Dah, sampai situ je. Cukup. Kalau tak mampu sambung. Kalau mampu sambung, kita tahu yal'abu tu bermain. Dan kita tahu pula macam mana nak sambung dengan perkataan bermain. Silakanlah. Yal'abu Muhammadun al-Qurah. Qurah ni maksud dia bola. Ataupun nak sambung yang ada kata sendi. Silakan. Okey. Yal'abu Muhammadun fi di al-mal'abi. Mal'abi maksud dia, mal'ab ni maksud dia padang. Boleh. Kalau boleh sambung, teruskan. Okey, lebih cantiklah ayat tu. Okey, tapi kalau tak mampu, bunda kata sampai situ saja. Yal'abu Muhammadun. Okey. Jangan tinggalkan kosong. Kita tak nak anak-anak tinggalkan kosong, tak berjawab. Okey, elakkan begitu. Baik. Alhamdulillah qad intahaina. Okey, kita dah pun selesai berkongsi ataupun ulang kaji macam mana kita nak buat ayat dalam bahasa Arab untuk kertas Lughatul Quran. Okey, bunda harap anak-anak dapat sesuatu lah daripada video ini. Okey, mana kata kalau kita kena buat ayat, jangan risau, jangan takut, jangan rasa tak boleh buat. Okey, boleh. Apa-apa saja tahap kita pun bila kita tahu cara, boleh insya-Allah. Okey, jangan putus asa lah. Tak tahu maksud lah, maka tinggalkan. Jangan begitu. Kita usaha untuk buat. Bila dah tahu bagaimana nak buat, usahalah buat. Okey, supaya dapat markah, supaya dapat bantu kita dapat keputusan atau keputusan terbaik lah. Okey, atas usaha sendiri. Bila ada usaha, insya-Allah ada pulangan. Okey, baik, itu sahaja. Selamat ulang kaji dan bunda doakan agar siapa sajalah yang melihat video ini ataupun calon-calon UPKK lainnya semoga berjaya. Okey, berjaya dalam peperiksaan, berjaya dunia dan akhirat. Jagalah adab bersama ibu bapa, dengan ilmu, dengan guru-guru kita. Itu saja, wallahu taala alam. Hadza faqat minni. Insya-Allah kita akan sambunglah lagi jika ada kesempatan buat yang lain pula ke. Okey, itu saja. Ma'assalamah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.